Assalamualaikum, nama saya Nur Zulaikha binti Azman. So hari ini saya ingin membuat perbentangan tentang cara menginstall Windows 10 ke dalam PC. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai Windows 10, saya juga ingin menerangkan tentang penggunaan menggunakan VMware Workstation. Okey, apa itu VMware Workstation? Iaitu saya menginstall Windows 10 ke dalam PC menggunakan dibuat secara virtual. So saya telah menggunakan VMware Workstation untuk menginstall Windows secara virtual. So dalam video ini saya ingin menerangkan satu persatu daripada fail Windows 10 untuk dimasukkan ke dalam VMware Workstation. So kita akan pergi kepada interface pertama kita, iaitu kita akan membuat permulaan dari segi untuk skrin, record skrin dan cara untuk Okey, selepas kita masukkan fail Windows 10 kita ke dalam VMware Workstation, maka saya akan tunjukkan proses untuk menginstall Windows dari permulaan, iaitu untuk pencarian language, state kita dan seterusnya. So, you guys boleh melihat video ini untuk you guys gunakan cara untuk membuat Windows 10, cara untuk menginstall Windows 10. Iaitu dekat Windows laptop saya lah. So kita akan pergi kepada VMware Workstation, kita akan klik di situ dan kita akan dapat lihat ini adalah interface dia lah. So dekat sini kita dapat lihat welcome to VMware Workstation 15 player, create a new virtual machine, open a virtual machine, upgrade to VMware Workstation. Okey, sebelum saya create dia punya ni adalah file-file yang saya test lah tadi. So kita kena delete terlebih dahulu untuk nak bagi space. Okey, delete dulu. Lepas tu baru kita create a new virtual lah. Okey, lepas tu kita tekan kepada create a new virtual machine, and then kita check kepada installer dokumen apa yang kita akan nak buat nanti. Lepas tu kita kena I will install the operating system later, and then kita kena tekan button next. Okey, lepas tu kita tengok dulu Microsoft Windows ke, Linux ke dan others. So kita hanya pilih Windows sahaja, dan ini adalah Windows 64GB yang kita buat, dan ini adalah special disk capacity lah sebanyak 60 tadi, dan ini adalah pasal Windows kita lah. So kita hanya boleh tekan next sahaja dan kita tunggu. Kita tengok dekat sini dah keluar dah. So kita just perlu tekan edit virtual machine setting. Okay, so kita tekan yang tu dan kita tunggu sekejap. Okey, yang ni adalah kita nak cari di mana file Windows kita. So kita kena pergi dekat DVD dekat SATA tu, and then kita kena use ISO image file lah. So kita kena browse kita punya browser, kita punya file tu. Untuk kita kan nak buat install Windows 10. So kita kena download dulu kita punya Windows 10 ke dalam PC kita, and then kita kena insert kita punya file tu ke dalam PC. Okey, ni adalah file saya. So saya dah right click dan open saya punya file ni lah. Okay, ni adalah file saya. Okay, and then saya hanya perlu tekan klik OK sahaja. Okay, lepas tu kita perlu tekan play virtual machine. So bermakna kita akan terus masuk kepada virtual machine lah, macam ni. So VMware dah keluar. So itu bermakna kita dah masuk, file pun dah masuk, kita pun berada di dalam VMware. So kita dah boleh start untuk install Windows. Biasanya kalau macam ni kita hanya enter ke ataupun tekan mouse mana-mana macam tu untuk nak
nak bagi dia cepat sikit pergerakan. Dan kita perlu tunggulah sehingga dia keluar dia punya interface Windows 10 yang warna biru tu. Tunggu saja dulu. Okey, dia dalam proses lagi untuk memasukkan file, nak baca data-data ke dalam PC kita ni. So kita tunggulah. Okey, yang ni dah keluar. Okey. Ini adalah interface Windows 10 lah. Macam ni. Ini adalah permukaan Windows 10. So kita hanya perlu tunggu sahaja untuk proses yang seterusnya. So okey, ni adalah paparan untuk Windows. Okey, pertama sekali kita boleh pilih dari segi language. Biasanya kita akan pilih English state lah. Lepas tu time kita akan pilih English state juga. Lepas tu kita punya keyboard ni biasanya kita akan pilih kepada US untuk memudahkan. And then tekan klik next. Lepas tu dia akan keluar macam ni Windows. So kita perlu install now sahaja. And then kita perlu tunggu sahaja sehingga dia akan keluar pop-up yang barulah. Okay, actually video ni dia sebenarnya lebih lama. Ni pun saya dah cut lah. Tapi tak apa, kita perlu tunggu sahaja sebabnya ia adalah merupakan proses di mana untuk kita nak download Windows lah. So yang ni dah keluar dah. Ini adalah cara kita nak pilih kita punya operating system. So kita pilih Windows 10 Pro untuk 64. So kita kena tekan next, right click untuk next. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Yang ni notification ni mungkin kita perlu baca sehingga habis dan faham. Barulah kita kena tekan button I accept the license term. Lepas tu kita kena tekan next. And then dia akan keluar pula macam ni, which type. So kita ada dua pilihan, tapi kita akan pilih untuk custom sahaja. And then yang keluar macam ni. So kita akan pilih untuk 60GB dan kita akan klik kepada button next. Okey, setelah kita selesai untuk memilih tu, kita perlu tunggu untuk installing Windows, iaitu copy Windows file, scan file ready for installation. Dia akan daripada 0% ke 100% dan installing features, installing update dan juga finish up. So semua ni kita perlu tunggu sebabnya dia memakan masa yang lama. Semuanya menggunakan 100%. So kita perlu tunggu sehingga 100% tu selesai daripada install file ke file. Okay, nampaknya getting file ready dah. Untuk installation dah hampir 71%. Dah hampir siap, 87%, 88%. Dan installing pun fixture dah siap. Kita hanya tunggu installing update sahaja. Mungkin dekat sini dia akan mengambil masa lebih kurang 30 minit ataupun lebih lah, bergantung kepada wifi yang you all guna. So kita hanya tunggu untuk finishing up sahaja. So ini kita perlu tunggu selama 10 saat sahaja untuk dia nak restart dan continue.
Lepas tu kita boleh tekan restart now lah. Ini adalah muka depan Windows 10. So kita dah nak hampir siap. So dia dalam proses lagi, getting device is ready. So you guys hanya perlu tunggu. Mungkin dia nak masukkan file ke, nak kemas kini barang-barang. So you guys perlu tunggu sehingga selesai lah, sehingga peratus tu habis. Dan sekarang pun dah 89%, 90%, 95%, 97%. Dan is getting ready lah. So itu bermakna Windows kita dah hampir siap. Okay, dah nak hampir siap. So kita perlu tunggu sahaja lagi. So dia dah keluar, just a moment. Tu makna Windows kita dah masuk ke dalam PC kita. So kita hanya perlu tunggulah supaya loading dia tu selesai. Okey, lepas tu dia akan keluar macam ni, iaitu kita perlu pilih yang negeri mana. Contohnya negara yang you tinggal lah. So I pilih Malaysia sebab memang ada Malaysia dalam ni. So kita boleh pilih Malaysia. Malaysia. So kalau kita pilih negara yang kita pilih ni, so mudahlah untuk connection kita nanti. Dah ada tu Malaysia ada, seluruh negara ada. So kita just moment, tunggu dulu sekejap. So dekat sini kita banyak untuk setup kita punya Windows lah yang akan digunakan nanti. So untuk yang keyboard kita akan pilih US lah. Yang ni kita ada dua pilihan, sama ada you guys nak 2 ataupun lebih. So kalau tak nak, you guys boleh skip, tekan next sahaja. And then kita tekan next dan just a moment. Dan ada lagi kita perlu setup lagi sebab ia adalah merupakan yang paling penting katanya. Now we have some important. So just a moment. Tunggu sahaja. So dia cakap ada yang baru, new from Windows. Okay, apa new from Windows? Mungkin ini adalah edisi baru, Windows 10 yang edisi baru.
just a moment, tunggu sehingga selesai, sehingga proses tu selesai. Okay, so yang ni kita boleh pilih sama ada kita nak set up for personal untuk kegunaan kita sebagai user device ataupun untuk set up organisation. Tapi saya pilih untuk personal lah, sebab laptop ni bukan untuk syarikat pun. So kita perlu tekan next sahaja. Just a moment lagi. Memang you guys perlu banyak kesabaran, sebabnya ialah kita nak set up benda yang baru. So dia banyak kena masukkan ke apa ke. So ini adalah daripada dia, iaitu cara nak sign in add an account. Lepas tu enjoy again to office to free, top storage, access your tool, macam information lah mengenai servis dia macam tu. So tekan ok je lah. So just a moment lagi. Just a moment ni selalu keluar tau. Okay, so let's see your account. So yang ni sebenarnya penting, sebabnya macam you guys perlu letakkan password. Tadi kita dah letakkan nama Ika. So sekarang kita letak nama Zulaika. Lepas tu sekarang kita nak letakkan password. So password ni kita letak 3 huruf sahaja untuk nak memudahkan masuk. Lepas tu tekan next sahaja. So dekat sini kita kena masukkan nama tadi. Who going to use. So kita masukkan nama yang kita dah set up tadi, yang kita dah save, iaitu Zulaika. Dan kita perlu tekan selepas tu kita perlu tekan button next lah. Dan tak lupa juga kita perlu memasukkan kita punya password lah. Password tadi. So tadi saya dah buat password dalam 3 sahaja untuk nak mudahkan, takut you guys terlupa ke. So kita buat yang senang sahaja dulu. Dan untuk security dia nak bagi lebih ketat lagi, dia double tau. Dia akan buat untuk double confirm kita punya password, untuk nak mengelakkan berlakunya pencerobohan daripada orang luar. Dan ini adalah question untuk keselamatan jugalah. Jika berlakunya pemadaman ke apa ke, sekurang-kurangnya kita dah ada backup yang ni. Ataupun kita sendiri yang terlupa password, kita boleh menggunakan yang question kita ni lah. Contoh kita ingat password, tapi dia akan bagi pilihan sama ada you guys ingat lagi tak apa yang you guys setkan. Contoh ini Ika dah setkan what was your first pet name, macam tu. So apabila you guys tak ingat you guys punya password, you guys try yang tu, you guys masukkan password tu, insyaAllah dia akan on. Lepas tu untuk question yang kedua, you guys buatlah apa yang you guys nak, asalkan you guys ingat. Ataupun nak lagi selamat, you guys screen capture ataupun save you guys punya password.
Okay, yang ni Ika buat mudah-mudah sahaja. What is where you're born? I come from Kelantan, so I tulis je Kelantan and then tekan next. Kita ada 3 questions, security question sebenarnya. You guys kena buat. So you guys, yang ni Ika pilih what was your childhood nickname. So Ika tak nama Ira. And then kita pergi ke button next. So just a moment, mungkin dia nak set upkan apa yang kita set tadi. So selepas kita masuk nanti, kita akan login as a user Zulaika sahaja. So ini adalah just privacy setting for your device lah. Apa-apa you guys nak adjust ke, location, destination data, bagi kau semua dah okay. You guys just tekan next sahaja. Sebab kita just nak download itu je kan. Tekan next je lah. Okay, macam biasa, just a moment, lepas tunggu sahaja. So ini kalau dah keluar macam ni, we get everything ready for you. Ini dah bermaksud kita punya window dah selesai. So memang Windows kita dah masuk lah. Kita dah boleh guna dah kita punya PC menggunakan Windows 10. So kita kena ikut sahaja arahan dia. Don't turn off your PC. Jangan tutup PC. Sebabnya kita dah nak login dah ni. Dah masuk kepada Windows kita. So kerja you guys hanya perlu tunggu sahaja. Tunggu sehingga selesai. Mungkin kalau you guys boring, you guys boleh tekan atau main-main you guys punya mouse tu. Leave everything to us. So dia akan keluar macam ni. So you guys perlu tunggu sahaja. Baca apa yang dia tulis tu. Mungkin dia masih lagi nak set up apa-apa tentang Windows yang akan keluar nantilah. Almost there. So bermakna Windows kita dah siap. Okay, ini adalah interface kita punya Windows. So apa yang ada, Microsoft Edge, Result Against, ini sahaja. So pop-up ni you guys boleh delete lah, sebabnya kita tak memerlukan benda ni. You guys boleh delete belakang. You guys dah berada dalam Windows 10. So itulah caranya untuk nak download Windows 10. So yang mana nak try download Windows 10, boleh cuba step ni. Sekian, terima kasih. Ini sahaja daripada saya. So kita akan pergi pula kepada video untuk partition, iaitu cara nak buat partition. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan create 3 partition dalam my window. Partition yang pertama my window, partition yang kedua my data dan partition yang ketiga my job. Okay, kita pergi pada start dan kita klik kanan dan kita pilih disk management. Okay, kita klik and please wait kejap.
Okey, kat sini dia keluar disk management interface. Okey, dekat volume kita pergi docker disk. Kita klik kanan dan kita pilih shape volume. Okey, querying volume. Okey, dia keluar pop up and then kita enter the amount of space to share it in MB. Saya set 10,000. 10,000 MB sama dengan 10 GB. Okey, kita tekan share it. Alright, loading. Okey. Dekat unallocate, kita klik kanan dan kita pilih simple value. Okey, kita tekan next. Okey, dekat simple value size kita set 9999. Okey, kita tekan next. Okey, saya pilih E, local E. Okey, dekat format this volume which the following setting. Dekat volume label ni saya buat nama partition yang pertama iaitu my window. Okey, kita tekan next. Okey, yang ni selected the following. Kita tengok and then okey, kita tekan finish. Okey. Yang tu my window yang saya telah create tadi. Partition yang pertama. Okey, kita pergi pada local DC, klik kanan and kita pilih shrink volume. Query volume. Okey, sama juga dekat enter the amount of space to shrink in MB, sama juga saya letak 10,000. Okey, kita tekan shrink. Okey, dekat unallocate, pergi dekat unallocate, right click and then kita pilih new simple value. Okey, tekan next. Yang ni pun sama 999. Okey, kita tekan next. Yang ni saya pilih local disk I. Okey, next. Yang ni pada format this volume which the following setting ni dekat volume label ni kita letak partition yang kedua iaitu my data. Okey. Lepas kita set my data, kita kena untick pada perform a quick format. Okey, kita untick dan kita tekan next. Okey, ni boleh tengok. Ni selected the following and then finish. Okey, yang ni formatting kejap. Okey, my data. Okey, kita pergi dekat volume and local DC,
klik kanan, shade volume, and then query volume. Okey, yang ni pun sama juga. Pada enter the amount of speech tu kita set 10,000 and tekan shrink. Okey, kat enable contact kita klik kanan dan kita pilih new simple value. Next. Okey, sama juga 999. Next. Okey, yang ni F. Next. Okey, dekat mating ni, dekat volume label ni kita letak yang last sekali iaitu my job. Okey, format tu kita antik dan kita next. Kita selected and finish. Formatting. Okey. And my job, my data dan my window. Okey, kita tutup yang ni. Kita pergi dekat this PC, kita klik File Explorer. Okey. And then kita pergi dekat this PC. Okey, yang ni partition yang kita create tadi, my window, my job dan my data. Tutup dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Ini saya nak tunjuk cara nak aktif Windows Defender with Simple Protection. Okey, kita pergi dekat search. Kita cari Windows Defender Firewall with Advanced Security. Okey, kita klik. Okey, dia akan keluar pop-up. Korang boleh tengok kat sini. Yang ni pop-up. Okey, kita klik link Windows Defender Firewall Properties. Okey, korang boleh tengok dan klik OK. Okey, kita tutup. Kita pergi dekat search sekali lagi. Okey, kita cari Windows Defender Firewall. Okey, kita klik. Okey, dia akan keluar pop-up. Korang boleh tengok ke sini. Okey, korang boleh pergi dekat atas, dekat anak panah tu. Kita untuk pergi control panel. Kita tekan sekali lagi. Okey, dekat control panel ni kita buka Windows Defender Firewall. Kita klik. Okey, dia akan keluarkan pop-up. Okey, help your protect your PC with Windows Defender Firewall. Okey, korang boleh tengok dekat sini. Kita kena turn on Windows Defender. Okey, kita pergi dekat turn Windows Defender Firewall on off. Kita klik. And then kita turn on. Okey, kita turn on. Yang atas dengan yang bawah semua dua-dua kita turn on. Kita klik OK. Okey, Windows Defender Firewall can provide hacker or malicious software from gaining access to your PC. Okey, dah siap. Kamu tengok, okey dah on, semua dah on. Okey, kita tutup. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Thank you is watching for my video.